الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita sambung kuliah harian kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung bacaan kitab muka surat 308. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Kemarin kita baca apabila seseorang singgah di satu tempat dengan niat nak duduk 4 hari. Dengan niat nak duduk 4 hari di tempat tu, cara kira 4 hari ni tak termasuk check in dan check out. Hari sampai dan hari beredar. Maknanya kalau kita nak habaq 6 hari lah. 6 hari, hari daftar masuk dengan daftar keluar tu 6 hari, makna 4 hari dalam fiqh dikira 4 hari. Orang yang niat berhenti di satu tempat nak duduk 6 hari ikut kira fiqh 4 hari, maka di tempat tu dia tidak boleh qasar dan jamak. Begitu juga orang yang tak tahu nak duduk berapa hari pun tak tahu, dia pun tak boleh qasar jamak. Yang boleh qasar jamak ni orang yang singgah di situ dan masih dinamakan musafir. Hak tadi yang saya buat contoh nak duduk 6 hari. 6 hari itu fiqh kata 4 hari, yang tu namanya muqim. Orang yang singgah di satu tempat dia pun tak pasti nak duduk berapa hari, yang tu namanya muqim. Adapun orang yang singgah di satu tempat dengan niat nak duduk 3 hari. 3 hari cara kira kita 5 hari lah. Campur check in dan check out 5 hari. Fiqh kata 3 hari. Orang yang cadang nak duduk macam tu, dia masih nama musafir. Dalil dia, Nabi membenarkan para sahabat
setelah selesai melontar di Mina, tahallul awal, melontar, gunting rambut, kemudian buat tawaf ifadah di Mekah. Selesai semua, ada lagi melontar jamrah hari ke-11, 12, 13. Selesai haji, Nabi membenarkan mereka. Macam hari ni lah, 11, 12, 13 kan kemarin kan, 13. Hari ni 14, 15, 16, Nabi membenarkan mereka untuk tinggal di Mekah selama 3 hari sahaja. Jadi masih nama musafir, boleh qasar jamak. Kita pergi jadi tetamu rumah orang pun boleh duduk takat 3 hari. Sebab 3 hari tu masih nama musafir. Masih nama musafir. Lebih daripada tu, kalau niat lebih daripada tu, tidak boleh. Itu kita berhenti tu. Hari ni kita nak sambung. Kecuali satu masalah, dia cadang nak duduk 3 hari saja. Kalau campur check in check out 5 lah kan. Dia cadang nak duduk 5 hari jika dibilang campur check in check out. Kalau tak bilang kira 3 hari. Baik, cadangan asal, niat asalnya begitu. Tapi tak selesai urusannya dan dia menunggu dari sehari ke sehari. Boleh faham ayat dari sehari ke sehari. Contoh, dia duduk 3 hari sahaja niat tu. Tapi dia dapat sakit, dia dikejarkan ke hospital, masuk ward. Doktor pun tak boleh bagi satu jaminan berapa hari dia akan sembuh. Doktor kata insya-Allah kalau sembuh esok boleh discharge. Jadi dia tunggulah esok tu. Esok tu hari keempat lah. Saya nak 3 hari, hari keempat kena masuk hospital pula. Tunggu hari keempat, tak sembuh juga. Setiap kali doktor mai, dia tanya bila saya boleh keluar daripada ward ni. Doktor kata doa-doa banyak-banyak lah. Penyakit berkurangan. InsyaAllah esok saya mai tengok lagi macam mana. Esok tu tak sembuh lagi. Esok lagi. Esok dia menanti tu, dia boleh solat qasar jamak dalam tempoh duk menunggu sehari ke sehari. Sehari ke sehari boleh sehingga 18 hari pun tak apa. 18 hari ni kira daripada hak 3 hak asal tu, 3 hari hak asal dia, asal dia niat tu. 3 tu dia campur hari ke-4, tunggu lagi ke-5, tunggu lagi ke-6, tunggu 7, tunggu ke-8. Menunggu-nunggu. Yang tu boleh qasar jamak. Faham tak? Saya hari tu pergi ke Uzbek, hujung tahun lepas lah, hujung tahun 2020. Bila nak balik ni tak ada penerbangan. Dia jadi kes tu, tak ada penerbangan. Kita ingat nak balik dah, siap beg semua, pergi ke airport tak ada penerbangan. Dan Alhamdulillah lah dengan bantuan kedutaan Malaysia yang ada di sana, kami diberi hotel. Dalam package habis dah tempoh duduk di hotel tu. Ni duduk hotel lain pula. Duduk di hotel, ni makan minum semua ada, Alhamdulillah. Jadi kita duduk di hotel tu dalam keadaan kita tak tahu bila kita boleh terbang balik Malaysia. Tak ada jaminan. Setiap hari kita akan minta kedutaan update bila. Jadi setiap hari itu kita menunggu. Doa sembahyang hajat, esok boleh balik kot. Tak boleh juga. Kontak dengan pegawai kedutaan, dia kata tunggulah. Dia pun tak tahu. Cuma ready lah, bersedialah. Bersedialah untuk esok. Esok bersedia untuk lusa. Macam tu lah. Doktor tunggu. Jadi kami ni memang boleh buat qasar jamak. Dalam keadaan macam tu, kalau kami duk tunggu sampai berapa belas hari pun boleh. Tapi takat 18 hari lah insya-Allah selesai. Kalau lebih daripada 18 hari kena qasar, kena tamam balik lah. Itu satu cerita. Cerita kedua, saya menemani pesakit dari Mesir, transit di Oman. Ada orang sakit kecemasan. Kami buat urusan, saya kena teman keluar daripada airport Oman tu pergi ke hospital. Jemaah lain tu isteri saya urus, bawa mereka baliklah ke KLIA dan sampai Malaysia. Saya tak boleh balik Malaysia. Seminggu saya duduk di Oman. Seminggu duduk satu tempat lah. Duduk hospital tu lah. Duduk di hospital Oman.
tapi seronok juga. Itulah musafir kan, dia ada kenangan, ada pengalaman. Jadi keluar daripada airport tu lambat jugalah, kena buat visa dulu apa semua, keluar ada keselamatan naik ambulan airport ke hospital. Kami ni tak tahulah berapa hari nak duduk di Oman. Tak tahu. Mana nak tahu kan? Kalau sembuh boleh balik lah. Sembuh boleh keluar hospital, tapi ada lagi. Kalau sembuh tak boleh keluar lagi dari hospital, kena ada kekosongan flight pula kalau kita nak tumpang balik Malaysia. Banyak urusan lah. Sembuh boleh keluar hospital, kemudian ada kekosongan baru boleh terbang balik KL. Nampak tak masalah macam tu lah. Jadi dua tu. Yang pertama, sembuh tak sembuh lagi, duk tunggu sehari ke sehari, duk update lah dengan keluarga di Malaysia. Dah sembuh dah pun, hospital kata teruslah duduk, hospital swasta. Tapi alhamdulillah lah, Oman Air tanggung pasal kalau dia pun dia pun ambil tanggungjawab lah kan, dia pun bayar semua. Kalau nak bayar jenuh juga hospital swasta. Hospital swasta. Alhamdulillah. Jadi lepas sembuh tak boleh balik. Doktor kata terus je duduk di ward pesakit, walaupun dah tak sakit dah duduk lagi di ward tu. Pasal apa? Pasal urusan penerbangan pula sangkut. Tunggu sehari ke sehari, dah tunggu apa? Tunggu ada kosong lah, ada seat kosong. Kami 3 orang, pesakit, isteri dia dan saya 3 orang. Mula-mula saya kena bagi tahu kata pesakit ni dah sembuh, dah boleh keluar daripada hospital. Saya bagi tahu syarikat penerbangan. Syarikat penerbangan pula kata tunggu dulu, tak ada lagi seat kosong nak balik. Macam mana kan? Takkan nak duduk tahu mana? Tak ada tempat kosong. Tunggu. Tunggu hari ke hari. Tunggu hari ke hari. Macam tu kita boleh qasar jamak. Kalau kita ada masalah, kita nak duduk 3 hari je, lepas tu ada masalah, orang bagi tahu siap-siap dah. Masalah kamu ni, kalau kamu nak tunggu 7 hari baru selesai. Ataupun macam sakit masuk hospital, kita pun duduk teman, doktor bagi tahu dah. Ustaz, pesakit ni kami akan tahan dia di ward ni paling kurang 7 hari. Kita dah tahu macam tu dah. 7 hari baru boleh keluar. Tu pun kalau sembuh biasanya 7 hari baru keluar. Bawah pada 7 hari kami tak akan lepas. Okey? Macam orang sakit ni COVID kan, kuarantin lah 2 minggu, tahu dah tu. Urusan musafir dia tergendala 2 minggu, dia wajib kuarantin 2 minggu. Tahu dah tempoh tu panjang. Kalau kes macam tu bukan menunggu hari ke hari. Hak macam tu tak boleh qasar jamaah. Tahu-tahu tu tak boleh. Dapat maklumat tu terus sembahyang biasa, tamam Zuhur 4 rakaat, Asar dalam waktu dia 4 rakaat, Maghrib dalam waktu dia 3 rakaat, Isya dalam waktu dia 4 rakaat. Saya tahu dah, hak ni kita duduk tawakul, duduk tertunggu-tunggu hari ke hari. Beza kan? Beza lah. Kita orang kampung, duduk stuck. Kita PKL ada urusan kita lah, urusan kerja apa semua. Nak jumpa orang tu kita tak buat appointment dulu. Kita tak boleh jumpa. PA dia kata kalau nak jumpa Datuk ni 20 hari lagi, 10 hari lagi, kita buat contoh 10 hari lagi baru boleh jumpa. Saya akan set dalam temu janji 10 hari lagi jumpa. Kita pun fikir-fikir tak apa, nak balik, alang-alang nak balik, tunggu sana, tunggu di KL. Tapi tunggu tu 10 hari. Tahu tak 10 hari lagi mereka dah masuk dalam booking temu janji ni, 10 hari lagi kita boleh jumpa. Kita tahu macam tu, tak boleh nak qasar jamaah. Faham tak? Tahu dah 10 hari dalam tempoh yang panjang. Kalau tak tahu, dia kata boleh try lah, esok try mai pagi-pagi pukul 9 boleh. Kalau saya tak jamin boleh jumpa tak, try mai esok. Kita pergi pukul 9 tak jumpa, dia suruh mai lagi lusa, kita mai tak jumpa. Dari hari ke hari masalah kita ni tak selesai sehari, 2 hari, 3 hari, sehari ke sehari. Macam tu baru boleh qasar selama 18. Boleh faham tak? Saya ambil masa sikit nak hurai benda-benda macam ni sebab takut orang salah faham. 308. Harap faham. Beza tu, dua masalah tu berlainan. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma
illa an yuqima li hajatin yatawaqqa'u najazaha wa yanwi al-irtihal idha qadat fa innahu yuqassir ila 18 yawman fa in ta'akhkhara anhu atamma sawa'un al-jihadu wa ghairuhu. Kecuali seseorang yang bermukim, mukim ni mana duduk lebih pada duduk 4 hari ke atas tu mukim lah, kerana urusannya yang belum selesai. Dia menanti, tanda dhabit situ, menanti ni mana menanti dari sehari ke sehari ke sehari ke sehari je tu, hingga selesai urusannya dan berniat akan meneruskan musafir. Dia kata selesai, dia niat dia nak balik selesai dia nak balik Apabila urusannya selesai nanti, maka dia boleh qasar selama 18 hari. Jika urusannya tetap tidak selesai lagi, dah 18 hari pun tak selesai, maka tidak boleh lagi qasar selepas tempoh 18 hari, sama ada urusan jihad atau urusan lain, urusan kesihatan ke, pendidikan ke, apa ke, ataupun flight dia delay, dia terkandas di satu tempat yang dia pun tak pasti bila dia boleh teruskan perjalanan. Tak sehari, tunggu esok, tunggu lusa, tunggu. Macam kami kami tunggu ada satu malam tu, setelah beberapa hari tunggu, 3 hari kot, satu malam tu dapat maklumat. Kita akan bergerak ke Malaysia esok pagi. Tapi maklumat tu pun belum sahih. Dia pun tak suruh umum lagi. Dia pun kata tunggu subuh. Malam saya dapat maklumat, tunggu subuh. Confirm dia subuh mereka akan maklum sekali lagi. Kalau sahih bagi tahu. Tapi anak jemaah ni memang dia ready dah, beg besar memang tak buka dah. Jadi subuh tu dapat satu info memang sahih, dan kami pun bergegas balik. Macam itulah, tunggu menunggu tu boleh qasar jamak. Baik, terus. Falau wasala maqsidahu fa inna wal iqamah al mu'aththira atamma wa illa qassara ila 4 ayyam atau 18 in tawaqqa hajatuhu kull waqtin. Apabila telah sampai ke tempat tujuan, dia orang Ustaz, dia pergi ke Putrajaya. Sampai dah Putrajaya. Ni yang saya doa abang, sampai dah Putrajaya, kalau dia niat nak duduk 3 hari, dia boleh qasar jamak di Putrajaya. Walaupun dah sampai dah perjalanan akhir dia. Seperti mana Nabi dah sampai dah Mekah, itulah perjalanan akhir Nabi. Madinah ke Mekah buat haji apa semua, Nabi membenarkan 3 hari untuk qasar jamak. Apabila telah sampai ke tempat tujuan, jika dia niatkan hendak bermukim di situ, maka tidak boleh lagi qasar. Mukim makna nak duduk 4 hari. Campur hari masuk hari keluar, makna 6 hari. Nak duduk 6 hari. Dan jika dia tidak berniat begitu, dia boleh qasar sehingga 4 hari. Maknanya kalau dia nak duduk 3 hari, dia boleh qasar dalam tempoh 3 hari itu. Atau 18 hari jika dia terus menanti urusannya pada setiap waktu. Tu ada tu, menanti urusannya pada setiap waktu. Duk tunggu. Tu boleh qasar sampai 18 hari. Dalilnya kerana Nabi SAW tinggal di Mekah selama 18 hari selepas pembukaan kota Mekah, kerana berlaku peperangan dengan kabilah Hawazin yang nama Perang Hunain. Perang Hunain ni kat mana? Perang dengan orang Thaqif, orang Taif. Hawazin dan Thaqif, geng Taif lah, geng hak dulu baling batu kat Nabi tu, geng tu jugalah. Mereka cuba nak memerangi tentera Islam. Padahal Nabi dah kuat, dah ramai yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penduduk Mekah sendiri pun berkelompok-kelompok masuk Islam. Peristiwa ni lepas pembukaan kota Mekah, lepas Haji Wada. Nabi kuat, ramai, berpuluh-puluh ribu. Perang di Hunain. Tempat perang tu nama Hunain. Hunain ni dekat Ji'ranah kalau tak silap saya. Ji'ranah ada satu lah ni pun buat stadium bola sepak. Tentulah dulu Hunain lah jadi stadium bola. Saya baca dalam buku tentang pemetaan Mekah ni lah. Sekarang di berdekatan ataupun di stadium itu sendiri, wallahu a'lam, kawasan tu lah dulunya nama Hunain, lebih perang.
Kerana perang, Nabi nak balik Madinah dah, perang pula dah, tergendala urusan musafir ke Madinah, maka Nabi SAW terus salat qasar jamak. Berapa lama? Sampai 18 hari. Ada dalil di bawah daripada Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syahidtu ma'ahu al-fath fa aqama bi Makkah 18 lailah la yusalli illa rak'atain." Rawahu Abu Daud. Imran bin Husain berkata, aku berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembukaan kota Mekah. Buka kota Mekah dulu, lepas tu baru jadi perang Hunain. Buka kota Mekah dulu baru perang Hunain. Baginda tinggal di Mekah selama 18 hari. Baginda tidak salat melainkan 2 rakaat saja, yakni Nabi salat qasar. Wa syurutul qasri, syarat qasar. Syarat qasar. Sebelum saya nak baca syarat qasar ni, saya nak huraikan orang yang duduk di bandaraya. Ini penting. Dia asal orang kampung, ada kampung halaman, tapi sekarang dia duduk di Kuala Lumpur lah, kita senang cakap di Kuala Lumpur, atau di mana-mana sajalah. Dia asal orang Aluk Stak. Kita buat contoh Aluk Stak no? Boleh. Asal orang Aluk Stak, sekarang ni duduk di KL. KL ni dia satu lafaz yang umum, kadang-kadang bukan KL pun, duduk Selangor, tapi orang kata KL. Duduk Putrajaya, KL. Duduk Bandaraya lah, duduk KL. Boleh saja saya buat contoh Ipoh pun boleh, tak apalah. Itu contoh. Orang Aluk Stak sekarang tinggal di Kuala Lumpur. Dalam perjalanan dia nak pergi Kuala Lumpur, memang dia boleh qasar jamak. Dalam perjalanan Kuala Lumpur dia nak balik ke Aluk Stak, kena dapat kebenaran polis lah. Kuala Lumpur nak balik Aluk Stak pun dia boleh. Dalam perjalanan pi boleh, pasal mencukupi 2 marhalah. 300 km lebih pada 2 marhalah. Balik pun boleh dalam perjalanan. Apabila dia menetap di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur tu, di rumah dia Kuala Lumpur tu, dia tak boleh lah qasar jamak pasal dia duduk sana. No? Duduk sana. Duduk sana ni ada 2 status. Dengar elok no? Dengar elok. Orang yang duduk Kuala Lumpur ni ada 2 status. Bergantung kepada hati, niat. Innamal a'malu bin niat. Kaedah fiqh kata al-umur bi maqasidihah. Setiap urusan bergantung dengan niat. Baguslah ada seorang ustaz muzakarah dengan saya, jadi saya pun rasa perlu dijelaskan benda ni. Okey, anak kampung Aluk Stak sekarang mungkin kerana urusan kerja, cari rezeki, cari makan, duduk di KL. Dia orang Aluk Stak, sekarang duduk di KL. Sebelum dia pergi KL, dia orang Aluk Stak, dia mustautin di Aluk Stak. Mak ayah dia Aluk Stak, rumah tangga dia ada di Aluk Stak. Jelas no? Dia mustautin di Aluk Stak. Sekarang dia sudah berada di Bandaraya Kuala Lumpur. Selangor ke apa kan, macam itulah. Ada 2 situasi. Situasi pertama, dia duduk KL, dia beli rumah di KL. Dia beli rumah di KL maknanya dia ubah mustautin. Dia anak watan. Watan tu bahasa Arab watan. Watan tu mustautin, dia anak watan Aluk Stak. Anak watan Kedah. Bila dia beli rumah di KL, dia kerja sana, isteri dia ada sana, anak-anak dia semua sana. Biasanya beli rumah. Hati dia niat nak duduk sana, nak duduk KL lah. Maka raya-raya dulu-dululah, raya-raya dia balik lah Aluk Stak. Ada mak ayah dia, ada apa, kalau tak ada mak ayah pun ada abang-abang dia, kaum puak dia kan, adik beradik dia ada. Dia balik tu balik ziarah. Dia memang nak duduk sana, hati dia duduk sana. Beli rumah sekali, siap beli rumah tu memang nak duduk sana kan, memang nak duduk sana. Duduk sana, ingat mati pun nak mati sana. Hati, soal hati. Saya tak tahu lah. Ni saya bagi situasi. Ada orang memang niat putih nak duduk sana, beli rumah kat sana, memang tak mau balik dah kampung ni, balik sekadar nak ziarah. Maka dia balik Aluk Stak, dia niat nak ziarah. Dia niat pula, dia pun faham tak boleh duduk lama-lama. Dia duduk takat 3 hari, 2 hari macam tu. Maka dia boleh tak qasar jamak di kampungnya di Aluk Stak? Jawab dia,
Boleh. Pasal dia dah ubah watan. Mustautinnya dulu dia Ustaz, sekarang mustautinnya sudah di KL. Beli rumah di sana, duduk di sana dengan anak pinak, mustautin tu dah berubah. Sana dipanggil mustautin, sini dah dah. Bila dia balik, jumpa mak ayah dia raya-raya, atau ada kematian ke, ada kenuri ke, dulu duduk balik kan? Kenuri boleh balik, dululah. Bila balik jangan duduk lama-lama di kampung tu, niatlah nak duduk 5 hari, maksudnya tolak hari sampai dengan hari balik 3 hari. Comel tu, 5 hari comel. Maka dia boleh qasar jamak di kampung. Ini situasi pertama. Situasi yang kedua, dia asal orang Aluk Ustaz, anak watan Aluk Ustaz, anak watan bahasa Melayu. Terjemah ke Arab, mustautin dia Aluk Ustaz, mak ayah dia Aluk Ustaz, dia anak dia kampung Aluk Ustaz. Dia sekarang berada di KL juga. Tapi hati dia bukan nak duduk KL terus. Hati dia bukan nak duduk KL terus. Makna dia bermukim di KL. Mukim ni, duduk KL, ada simpan niat nak balik kampung balik. Ada simpan niat. Dia ada keluarga tapi dia bermukim. Mukim ni biasanya dia menyewa aja. Sewa dia Ustaz. Tak beli rumah. Tak beli rumah ni ada dua. Yang pertama tak mampu beli. Yang kedua, dia ada niat nak balik kampung. Kadang-kadang dia buat rumah pula di kampung ni. Tak siap lah buat sikit-sikit di kampung. Nanti dia punya rancangan dia nak duduk KL dalam 20 tahun. Walaupun 20 tahun tu lama, tapi dia tidak mustautin di KL. Sebab dia ada simpan niat nak balik kampung ni. Aku nak kerja di KL 20 tahun. Lepas 20 tahun aku balik kampung lah. Aku nak duduk kampung. Maknanya dia masih ada niat nak duduk di Ustaz. Dia mustautin lagi di Ustaz. KL tu mukim. Faham tak? Faham tak? Dia asal orang Ustaz. Sekarang dia kerja di KL. Tapi bukan nak duduk sana terus. Hati dia tak syok KL ni dengan jam sesak semua. Dia pun dalam hati dia nanti berapa tahun lagi, 20 tahun lagi aku tak larang duduk KL. Aku nak balik kampung lah. Aku nak duduk kampung lah. Balik kampung lah. Sama ada balik kampung tu duduk rumah mak ayah dia. Mak ayah dia pun suruh balik. Ataupun dia ada duk buat sikit-sikit, dia ada tanah. Dia buat rumah. Ataupun dia tak buat rumah, dia memang ada tanah sebelah rumah mak ayah dia. Hati dia niat. Badan dia duduk KL. Hati dia duk ingat nak balik kampung. Nak balik kampung. Satu hari nanti aku nak balik kampung. Maka dalam perjalanan ke KL boleh qasar jamak. Dalam perjalanan balik kampung boleh qasar jamak. Soal kita, di KL memang dia tak boleh qasar jamak lah. Pasal dia ada rumah sewa dia apa semua kan. Di KL tak boleh di rumah dia. Bila dia ziarah, ayah dia sakit. Daripada KL, dia balik ziarah ayah dia, dia Aluk Ustaz. Dia Aluk Ustaz tu dia boleh qasar jamak tak? Jawabnya tak boleh qasar jamak dia Aluk Ustaz. Sebab hatinya ingin mustautin dia Aluk Ustaz. Maka dia balik ke Aluk Ustaz tu. Dia anak watan Aluk Ustaz. Dia cuma duduk sementara di KL. Sementara ni dia 20 tahun pun kira sementara. Faham tak? Balik Aluk Ustaz. Dia kata aku balik 2 hari je, takkan tak boleh? Tak boleh. Aku balik raya, balik saya. Balik ziarah kematian, balik kenuri. Tak boleh. Pasal kamu duduk KL, hati kamu di Aluk Ustaz. Kamu balik Aluk Ustaz, kamu balik ke watan. Tanah tumpah darah kamu sendiri. Macam tu. Bezanya selalunya beli rumah. Kalau beli rumah di KL tu kira mustautin di KL. Hak kampung ni tak jadi mustautin lah. Jadi tempat ziarah kita aja. Tempat singgahan. Tapi kalau tak beli rumah di KL, hati duk ingat nak balik ya. Macam orang cikgu yang dihantar ke Sabah Sarawak. Saya buat contoh. Cikgu yang dihantar ke Sabah Sarawak. Dia duk buat surat tu minta pindah ke Aluk Ustaz. Dia orang Aluk Ustaz, dia duk minta pindah Aluk Ustaz. Maknanya dia mukim ke mustautin di Sabah Sarawak tu. Dia memanglah akur lah. Orang posting dia ke Sabah jadi cikgu, jadi ustaz di Sabah Sarawak. Dia duk WhatsApp dengan kita, dia kata tak apa syok Sabah Sarawak ni ada sekolah nak kena naik boat lah apa. Saya pun tak bisa sampai, saya tak tahu lah. Memang susah lah pendalaman. Tu tanya dia, hang teringin nak balik Aluk Ustaz? Kita kawan kita contoh, hang teringin nak balik Aluk Ustaz? Dia tahu mau tak teringin, tiap-tiap tahu aku dah buat surat minta nak balik Aluk Ustaz. Maknanya dia orang Aluk Ustaz, dia duduk Sabah Sarawak, hatinya teringin nak, dia masih mustautin di Aluk Ustaz. Dia masih mustautin di Aluk Ustaz. Jadi bila raya-raya dia balik Aluk Ustaz sat-sat tu, walaupun sehari 2 hari, dia tak boleh qasar jamak di kampung dia Aluk Ustaz tu.
Melainkan kalau dia selesa di Sabah Sarawak, dia beli tanah, beli rumah, dia adalah hati dia. Kalau menyewa pun tak apa. Dia sewa di Al-Ustaz, dia sewa di Sabah Sarawak, tapi hati dia duduk kumpul duit, dia akan beli rumah nanti satu hari di Sabah Sarawak. Dia memang nak duduk sana terus ya. Balik kampung pun rumah pusaka tu macam abang dia duduk kan. Dia memang nak duduk sana terus. Dia memang nak duduk sana terus. Ada orang nak duduk KL, nak duduk KL terus. Duduk KL, nak duduk KL terus ya. Bila tak ada duit lagi dia menyewa, tapi satu hari nanti dia akan duduk sana terus. Maka yang tu kalau dia balik kampung tu dia bolehlah qasar jamak. Dia hati kita kalau nak duduk di bandaraya, nak duduk selama-lamanya sampai mati, hati kita lah takdir Allah, kita tak tahu nak mati di mana kan. Kalau hati kita nak duduk KL terus, maka kita balik kampung kita boleh qasar jamak kalau balik tu rancang nak duduk 3 hari ke bawah. Tapi kalau hati kita masih ada niat nak kembali semula ke kampung halaman satu hari nanti, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, maka kita balik, bila-bila kita balik ke kampung halaman kita tak boleh buat qasar jamak, walaupun balik sehari, balik 2 hari pun tak boleh. Faham ke tak faham? Soalnya soal hati. Soal hati. Ada disebut dalam kitab Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, soalnya macam tu. Kita mustautin di kampung halaman, kita berubah tempat. Berubah tempat tu nak duduk sana terus ke macam mana? Kalau kata bukan nak duduk sana terus, bila kita balik ke kampung asal kita tak boleh qasar jamak. Tapi kalau kita berubah tempat, kita memang nak duduk sana terus, kita mustautin di sana, nak duduk sana, kekal di sana, maka pulangnya kita ke kampung halaman. Kampung halaman ni dulu tempat watan kita, dulu mustautin kita. Sekarang kita pulang untuk ziarah. Kita dah mustautin di KL, di Sungai Buloh, di Selangor. Kita duduk sana dah. Mungkin ada abang ipak kita, kak kita duduk di KL. Mereka pun berumah tangga sana. Mereka pun mungkin dah selesa di sana. Kita pun tak tahu hati mereka. Mereka balik ziarah ya, sana rumah ni apa, sana mustautin mereka. Balik ziarah boleh qasar jamak. Tapi saya sebut macam tadi, contoh lebih mudah orang Indon lah. Orang Indonesia, dia main kerja di Malaysia kan. Dia nak duduk Malaysia terus kan, nak balik Indon. Ada yang kerja di Malaysia, kita tanya, Pak di Malaysia berapa tahun? Sudah berapa tahun Pak? Dia kata tahun ini sudah masuk 15 tahun kerja tukang. Saya panggil buat ni kan, binaan sikit, renovate kan. Saya tanya, Pak orang mana? Saya orang Madura, Indon. Sudah berapa tahun di Malaysia? 15 tahun. Tak pulang Indon, jarang-jarang, 2 tahun sekali baru pulang. Okey, di Malaysia ni dia mustautin ke mukim? Dia mustautin ke mukim? Mukim, walaupun dia duduk 15 tahun, hati dia nak balik sana. Hati dia nak balik sana. Duit pun duduk kirim, duduk buat rumah bagai sana, duduk kirim duit. Kadang isteri anak ada sana. Memang dia yalah, kalau rezeki dia dapat kerakyatan, bolehlah duduk sini. Tapi benda tu tak pasti kan. Kebanyakan mereka ingin pulang ke tanah air. Jadi duduk di sini mukim. Mukim, bab sembahyang Jumaat, mustautin mukim kena sembahyang Jumaat, misalnya. Cuma mukim tak dibilang dalam 40. Mukim kena solat Jumaat, mukim tak dibilang dalam 40. Tapi mereka bukan mustautin di Malaysia. Okey, kalau jadi kematian apa-apa, pak ni orang Madura ni dapat tahu ada orang kampung dia, ayah dia mati, dia pun balik ziarah. Balik ziarah pun dia tak mau duduk lama, dia 2 hari je. Ziarah 2 hari nak balik Malaysia balik. Dia balik 2 hari di Madura tu, dia tak boleh qasar jamak sebab itulah mustautinnya di sana. Walaupun dia balik sekejap. Boleh faham? Ni ramai ni kawan-kawan kita yang duduk di KL. Ada yang kerja sana, ada yang bujang, ada yang keluarga. Dia bukan masalah bujang keluarga, masalah niat. Kalau pi sekadar kerja, tak tetap pula kerja, duduk KL. Duduk 2 tahun, 5 tahun pun tak tetap lagi, nanti dia pindah kerja tahun lain. Mana dia mukim di KL, balik kampung, jangan qasar jamak di kampung. Dalam perjalanan boleh. Faham tak? Abang kita kahwin ke ipak kita, keluarga abang kita ke ipak kita lah duduk KL. Tapi mereka pun dalam keadaan macam ni, kalau kita tanya mereka pun hati mereka tak niat nak duduk selama-lamanya di KL.
Mereka balik ke utara. Masalahnya bila tak faham, balik kampung buat qasar juga. Tu yang saya nak tekan tu, balik kampung buat qasar juga. Sedangkan sana bukan duduk tetap. Sana bukan duduk tetap pun. Jadi balik ke kampung, mereka kira balik saknya kami buat qasar jamaah. Dah. Dia kira hati. Kamu nak duduk sana tetap tak? Dah tak tetap. Balik kampung, inilah mustautin asal kita. Rumah mak ayah dia lah. Rumah mak ayah, bila balik rumah mak ayah, tidak boleh buat qasar jamaah. Kecuali kalau kita ada tempat tetap, mustautin tetap, kita balik rumah mak ayah tu dikira ziarah. Boleh faham tak? Apa yang saya nak cerita pada pagi ni? Tak semua orang beli rumah di sana kan? Tak semua orang beli rumah. Ada orang menyewa, ada orang dia kontrak, dia kerja beberapa tahun dia, nanti dia akan pulang semula ke kampung halaman. Ada orang dia ada rumah dia sendiri, dia ustaz, ada rumah sendiri, tapi faktor kerja dia diposting ke Sabah Sarawak, dia pergi kerja Sabah Sarawak, teringin nak balik ke kampung dia. Bila boleh balik, tidak boleh qasar jamaah, walaupun balik tak lama, sehari 2 hari tak boleh. Jadi macam tu lah. Masing-masing orang dia tengok niat di hati dia, nak duduk sana terus ke mana? Nak duduk sana terus ke macam mana? Baik, saya nak tengok soalan Ustaz. Minta maaf, kena hurai dulu. Hak tu penting tu. Hak tu penting. Dia sama macam budak universiti. Dia mengaji universiti, mahasiswa mengaji universiti di mana? Di Kuala Lumpur. Bila cuti semester dia balik rumah mak ayah dia. Bolehkah qasar jamaah di rumah mak ayah? Tak boleh. Kalau balik saat pun tak boleh. Singgah saat ambil barang tak boleh. Kalau nak pergi tahun lain lagi, dia balik Al-Ustaz saat dia orang mengaji universiti. Balik Al-Ustaz walaupun sehari tak boleh. Pasal tu mustautin je Al-Ustaz. Kawan-kawan kita yang mengaji di Universiti Al-Azhar Mesir, bukan dia mustautin di Mesir, dia mukim di Mesir. Mukim. Pasal hati mesti nak balik Al-Ustaz. Hati mesti nak balik rumah sendiri, Kedah. Katakan dia balik saat je, balik 2 hari ya. Bolehkah dia qasar jamaah di rumah dia? Tak boleh. Pasal Mesir itu mukim. Yang Ustaz tu rumah sendiri, mustautin. Macam tu. Faham tak? Jadi kalau kita tak ada tempat mustautin, dia kembali pada asal lah. Rumah mak ayah kita tu lah mustautin. Kalau kita tak ada mustautin di mana-mana. Guru-guru yang kerja, contoh guru-guru kerja di Ma'had Taujih, mereka bermukim di sini. Cuti-cuti balik rumah. Ustaz Lutfi Haji balik kampung Dirang. Di kampung Dirang tu mustautin lah. Kalau balik saat-saat pun tak boleh qasar jamaah di sana. Serumah sendiri di situ. Okey, harap Ustaz, kalau kita berniat nak bermukim 4 hari. Okey, 4 hari tu makna 6 hari lah. Campur check in check out. Sampai destinasi, kita tak boleh qasar jamaah. Lepas tu dalam masa perjalanan pergi dan pulang, boleh jamaah qasar ke? Tu boleh. Tengoklah jarak dia lah kan. Perjalanan pulang bolehlah pasal jauh. Tengok jarak. Tempat tu kita nak duduk lama. Contoh kita pergi kursus 7 hari. 7 hari tolak check in check out 5 hari. Di tempat tu kita bermukim. Tak boleh qasar jamaah. Hala nak balik itu boleh lah. Hala nak balik itu boleh. Perjalanan tak apa. Okey. Tekan pula. Mana dia? Ni. Sila tekan. Kami beli rumah Sungai Petani, tapi kerajaan hantar kami bertugas di Langkawi selama 2 tahun sahaja. Dan bawa keluarga duduk Langkawi. Okey. Rumah di Langkawi itu tak beli, tapi kerajaan bagi duduk 2 tahun. Okey, tak apa. Berubah ada ustaz mustautin dari Sungai Petani ke Langkawi. Lah duduk Langkawi. Rumah asal Sungai Petani, beli rumah di Sungai Petani. Ada rumah di Sungai Petani. Tapi kerana kerja duduk 2 tahun di Langkawi, kerajaan bagi rumah. Kalau kerajaan bagi kan,
Yang tu macam quarters lah, bukan bagi terus. Tempoh 2 tahun. Kalau ikut Ustaz explain tu, tak berubah mustautin kan? Ya, mustautin masih Sungai Petani. Balik Sungai Petani tak boleh qasar jamak. Perjalanan balik boleh lah. Di Langkawi pun tak boleh qasar jamak pasal duduk lama. Mukim di Langkawi, mustautin masih kekal di Sungai Petani. Balik Sungai Petani jangan dia buat qasar jamak. Tak boleh. Pasal ini mustautin. Hak ni rumah sendiri beli, hak ni duduk sementara. 2 tahun bukan sementara Ustaz. Ya, berapa tahun pun. Walau muddatan tawilatan. Walaupun tempoh yang lama, bila hati bukan nak niat terus menerus nak duduk Langkawi, nak duduk terus Langkawi, maka Langkawi itu walaupun 1000 tahun nak, tu saya membalarah lebih-lebih tu. Walaupun nak duduk 100 tahun, berapa puluh tahun pun, Langkawi bukan mustautin. Mustautin sini, Sungai Petani. Balik Sungai Petani, qasar jamak. Dalam perjalanan sementara nak sampai Sungai Petani tu, tak apalah buat qasar jamak. Sampailah Sungai Petani tidak boleh qasar jamak. Itu dipanggil watan asli. Itu solat yang kita duk jamak di tempat mustautin tu, Ustaz kena qada kan Ustaz? Kalau jelas pagi ni jelas Sungai Petani itu mustautin, tempat yang kita mustautin tak boleh qasar jamak, mana kena qada balik. Ustaz, kalau kita ada buat 2 rumah, KL dan kampung, tengok kita dia kira hati, 2 buah rumah kira hati. Hati nak duduk di KL. Hak rumah kampung tu kita nak buat homestay saja. Atau nak buat rumah sewa. Kita duduk KL tak apa. Kita balik ke rumah sewa atau homestay kita ni dah tak ada orang masuk. Kita pun masuk homestay tu dah tak ada pelanggan. Kita balik. Yang tu kita boleh buat qasar jamak di homestay tu. Tengok kita duduk di mana yang lebih. Duduk di mana yang lebih? Saya duduk KL lah. Memang beli rumah di KL, duduk KL terus lah. KL terus. Rumah satu lagi tu saya buat sewa lah. Bila saya nak balik kampung, dia masuk lah rumah tu, dia tak bagilah orang booking nak masuk kan. Tarikh-tarikh yang dia nak balik tu, tu tak apa. Tapi kalau dia masih ada niat nak duduk di kampung, hak KL ni pula yang dia akan tinggalkan, dia akan buat sewa ataupun bagi ke anak lah, hibah ke anak satu hari nanti KL ni dia balik kampung. Itu maksud saya soal hati. Hati niat nak terus duduk mati di mana? Hati kita nak duduk tetap di mana? Tang mana tetap tu, hati kita tetap tu, yang tu lah mustautin. Bukan dia tengok kita sekarang duduk di mana. Dia tengok hati kita. Faham dah? Okey. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Stesen bas ekspres ke KL duduk dalam qaryah saya. Stesen bas ekspres. Okey. Boleh tak saya keluar qaryah, buat jamak qasar, kemudian masuk balik qaryah, naik bas ke KL? Bertolak perjalanan 2 petang. Tak boleh tu. Bila dia keluar, pakcik keluar, lepas tu nak naik bas masuk balik qaryah tu, tak kena macam tu. Dia kalau keluar tu terus keluar macam tu, teruskan perjalanan. Patah balik tak boleh. Tak boleh cara macam tu, tak boleh. Kena adjust cara lain. Semayang di stesen ke ada surau. Tapi stesen tu qaryah dia sendiri dah. Payah juga ni. Kena semayang di tempat lain lah. Keluar awal, pergi naik bas, nanti bas tu akan singgah di perhentian mana, buat jamak takhir. Cara macam tu lah. Sebab stesen tu di kampung pakcik sendiri. Pakcik keluar rumah pun dekat sangat dengan stesen tu, satu qaryah. Kalau pakcik keluar pergi qaryah lain buat jamak qasar, sekali masuk balik ke situ untuk naik bas. Jadi bila masuk semula ke qaryah kita, tak nama musafir. Cara dia naik bas dulu, nanti buat jamak takhir. Ustaz seorang yang berulang alik pergi kerja tiap-tiap hari dari rumahnya ke tempat kerja yang jaraknya 90 km. Bila masuk waktu rehat 1.30 tengah hari, boleh tak dia buat solat qasar jamak Zuhur dan Asar di tempat kerja? Boleh, sebab tempat kerja tu bukan mustautin. Mustautin dia di rumah dia.
Dia orang Perlis, kerja Sungai Petani. Dia orang balik pulau, kerja Jitra. Ada orang balik pulau, kerja Jitra. Wih, jauh ulang alik tiap hari. Tiap hari ulang alik. Kerja Polimas, saya biasa jumpa. Duduk di balik pulau, kerja di Polimas. Tu dia punya jauh. Ulang alik. Ada yang di Matang Pauh ke Polimas Jitra. Matang Pauh Polimas, Matang Pauh Polimas. Jauh hari-hari. Jadi bila saya jumpa orang macam ni, terubatlah hati saya seminggu sekali ya. Setiap Ahad saya ke Al-Ustaz. Setiap Ahad ke Al-Ustaz. Duk rasa berat bila jumpa orang macam ni. Matang Pauh Jitra, Jitra Matang Pauh, Jitra Matang Pauh, Matang Pauh Jitra. Tiap-tiap hari. Tapi tak apalah, gaji ni pun besar, kita ni pun besar. Kita biasa lah. Saya seminggu sekali Ahad dululah, bila PKP terhal. Setiap Ahad ngajak Ma'had Diram, Ma'had Tarbiyah Islamiyah Diram. Letih yo, pergi sampai mengajar. Nanti lepas Zuhur balik. Mingguan setiap hari Ahad. Ahad ni orang cuti. Hari cuti, saya tak cuti. Saya cuti Sabtu je. Okey. Kalau macam ni, dia pergi tempat kerja. Tempat kerja bukan mustautin. Boleh qasar jamak hari-hari. Di tempat kerja pun boleh qasar jamak. Dalam perjalanan pun boleh. Boleh. Sebab kalau dia kerja kilang tu bukan mukim dak, mustautin pun dak. Kilang tu balik hari, tiap hari balik. Tidak mukim di kilang, tidak mustautin di kilang. Mustautin dia ada rumah dia sendiri. Jadi di kilang tu dia tidak mukim dan dia tidak mustautin. Boleh sangatlah buat qasar hari-hari. Yang tu kena faham di hati ustaz ya, tempat mana nak tinggal. Soalan Kak Ani terlepas Ustaz. Tak mana soalan Kak Ani. Ustaz, qaryah tu luar mana Ustaz? Yang ni kena tanya persempadanan orang-orang masjid. Dia tahu lah, saya pun tak tahu. Dia uruf. Ada qaryah besar, ada qaryah kecil. Kalau kita duduk di satu tempat, kita tanya. Tanya orang kampung kita. Kadang-kadang sungai. Lepas pada sungai ni, qaryah lain dah. Dia pun ada, dia punya perbatasannya. Ada perbatasan dia. Saya nak jawab pun tak tahu, tak boleh habaq dalam bentuk kilometer. Ada qaryah yang luas, ada qaryah yang kecil. Dia uruf. Nak habaq payah. Kalau dalam kitab dia habaq kota, kena keluar kota. Malaysia tak ada kota. Tak mana soalan Kak Ani tadi. Mana dia? Hari tak jumpa ni. Mana dia? Tak apa, Kak Ani copy paste dan tanya lain. Copy paste tanya oleh tak mana duduk. Kak Rosni Muhammad. Soalan Kak Ani terlepas Ustaz, tak mana. Ataupun siapa-siapa yang jumpa, tolong copy paste. Dia naik balik di bawah kita. Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Jadi okey, macam tu lah. Macam tu cara dia. Kalau kita ragu-ragu, aku nak buat tamam ke qasar, jangan qasar. Buat biasa, buat tamam. Kita pun tak tahu. Aku ni balik kampung ni, aku mustautin di kampung lagi ke, aku dah tak mustautin dah. Okey, ada soalan. Kalau dia balik kampung, dia kerja di KL, balik kampung dia jadi confused. Makin mengaji, makin celau. Dia tak. Dia balik kampung dia pun pening. Aku ni masih mustautin di kampung ke macam mana ni? Nasihat saya, semayang biasa. Semayang 4 rakaat. Tak payah qasar. Qasar ni dia satu rukhsah, kelonggaran yang kita faham. Kita faham, kita buat. Tak faham, buat macam biasa ya. Apa nak salahnya kalau boleh qasar tapi kita tamam? Tak salah kan? Kita boleh qasar tapi dah pening-pening duk ragu-ragu, duk confuse, kita buat tamam. Tu lebih selamat. No? Lebih selamat. Dia sewa di KL. Bila ada kenuri kematian, dia balik Al-Ustaz. Lama dah duduk KL. Dia bukan cerita lama. Dia cerita hati. Nak duduk KL terus ke mana? Sewa tu biasanya bukan nak duduk sana terus. Kalau jadi apa-apa, balik kampung juga kan. Jadi bila dia balik kampung, dia satu macam orang mengaji lah. Orang tak mengaji tak fikir. Orang tak mengaji, dia kira aku balik saat aku penat, perjalanan aku banyak jam, penat, takkan tak boleh qasar jamak. Kan? Orang tak mengaji gitu je. Dia fikir mudah. Aku duduk KL. Dia tak fikir lah. Dia beli rumah ke, dia sewa. Dia tak fikirlah KL tu nak mustautin terus ke, hanya mukim dalam tempoh tertentu. Tak fikir. Dia kira dari KL drive balik Al-Ustaz penat.
banyak jam, tol, minyak, dia kira tu. Lepas tu balik ustaz pula tak mau duduk lama-lama, duduk takat 3 hari. Orang kata 3 hari boleh qasar jamak, dia pun qasar jamak. Hak ni salah. Salah. Jadi kita yang mengaji mungkin timbul, aku sewa di KL, aku nak duduk sana terus pun berbolak-balik nak duduk KL terus kan, nak balik kembali ke ustaz kan, berbolak-balik hati kan. Dia pun tak tahu niat dia nak kembali semula ke kampung atau nak terus duduk di KL. Kalau macam tu, saya pun tak tahu nak habaq satu hukum yang tepat. Sebab dalam kitab sebut, kalau orang duduk di bandaraya, hatinya ada niat nak pulang ke kampung halaman, satu hari nanti nak mustautin semula di kampung halaman, maka setiap kali dia balik kampung halaman, dia tak boleh qasar jamak. Tapi masalah dia ni lain sikit. Dia duduk di KL dan dia tak berniat pun untuk mustautin semula dia ustaz. Ni dia akan jadi confused. Bila confused, kaedah mudah lah. Nak tanya saya pun bertambah confused. Balik, ustaz, tak sah buat tamam, tak sah buat qasar. Boleh tak? Tak sah buat qasar. Buat tamam macam biasa. Sebab dia tanya kita, ustaz, saya pun tak tahulah, saya mustautin di KL ke dia ustaz. Bila dia sendiri pun tak tahu, saya lagi tak tahu. Faham? Ada orang macam tu, ustaz, saya ni asal ustaz, tapi sekarang saya menyewa di KL. 20 tahun dah duduk KL. Saya mustautin KL ke ustaz? Dia tanya hati macam mana? Tak tahu hati saya pun tak tahu. Payah. Orang macam ni kita nasihatkan bila dia balik ustaz, dia jangan qasar jamak, buat tamam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima solat. Sebab nak buat qasar jamak ni dengan penuh keyakinan. Kalau ragu-ragu ni tanda mengaji. Tak mengaji tak ragu. Tak mengaji main hentam lah, main kedah lah. Orang tak mengaji dia main kedah lah. Dia kerja KL, anak bini ada KL, ada rumah sewa di KL. Niat dia satu hari nak balik kampung balik. Bila dia balik kampung, dia fikir boleh pula. Dia fikir aku balik sah, boleh qasar jamak pula dah. Banyak semua orang lah boleh kata, semua orang bila balik kampung akan buat qasar jamak. Betul ya? Raya-raya abang ipak ke ipak kita buat qasar jamak. Kita kena status dia kena faham. Kalau dia betul-betul mustautin di KL, balik kampung dalam tempoh yang singkat memang boleh qasar jamak. Kita pun tak tahu status orang. Status saya insya-Allah saya akan duduk teruslah di Ma'had Taujih Kampung Ketaok, Kepala Batas Pulau Pinang. Dia duduk sini insya-Allah. Rumah pun ada sini, jaga Ma'had. Jadi kalau saya balik Derang, kampung isteri saya, Ma'had Tarbiyah Islamiah Derang, rumah mak mentua saya boleh buat qasar jamak. Gitu. Orang yang isteri ramai boleh buat qasar jamak tak? Pak isteri, pak buah rumah. Hak tu fatwa tidak boleh. Sebab dia ada isteri, dia ada baju, dia di sana, ada keluarga. Walaupun pak orang isteri ni dia duduk 2 malam, isteri ni 2 malam, jauh-jauh pula. Isteri pertama Terengganu, isteri kedua Johor, isteri ketiga Kedah, isteri keempat Pulau Pinang. Lain-lain negeri. Pi pula tak lama 2 malam kan? Tak boleh. Qasar jamak tak boleh. Orang yang poligami tak boleh. Dia boleh dalam perjalanan Nabi tu dia boleh buat qasar jamak pasal jauh. Bila sampai rumah isteri tak boleh qasar jamak. Pasal dia ada ahli keluarganya di situ. Okey, mana dia? Ustaz. Ini ya. Bagi kita yang dah bermukim di rumah saudara macam mana abang? Kita perlu qasar dan jamak di rumah saudara atau kena keluar macam mana ni? Ustaz, bagi kita yang dah bermukim. Mukim, perkataan mukim tu. Di rumah saudara. Kita perlu qasar dan jamak di rumah saudara atau kena keluar dari kerir? Saya tak faham lah. Macam mana? Mukim tak boleh qasar jamak. Bila sebut mukim, makna duduk 4 hari ke atas. Tak kira lah. Di rumah sewa ke, di homestay ke, rumah abang ke, kita tak boleh buat qasar jamak di tempat yang kita mukim. Yang bolehnya tempat kita singgah tu tak sampai 4 hari, hak tu boleh kita buat qasar jamak. Tapi balik kampung kena halusi sikit.
Adakah ia dikira ziarah atau dikira kembali ke tempat mustautin yang asal? Itu yang saya duk tekan tadi. Ada orang balik kampung, memang dia boleh qasar jamak. Ada orang balik kampung, dia tak boleh qasar jamak pasal di sana dia mukim. Bila dia mukim, kembali kepada mustautin asal. Panggil watan al-asli. Watan asal. Kampung dia tu lah, rumah mak ayah dia tu. Macam zaman sekarang, tak ramai orang beli rumah. Banyak orang menyewa aja. Banyak orang kerja kontrak, tempoh tertentu. Jadi dia balik, walaupun lama. Pergi Mesir lama. Ada orang berkeluarga di Mesir. Mengaji 4 tahun dengan anak isteri, dapat 4 tahun mengaji 4 orang anak di Mesir. Balik rumah mak ayah. Boleh qasar jamak? Tak boleh. Dan nak balik Sa' lah Ustaz. Nak balik Sa' lah. Sa' pun tak boleh. Nak balik rumah mak ayah saya Sa', betul? 2 hari. Betul saya nak pergi rumah mak mertua saya 2 hari. Betul saya nak pergi ceramah bawa anak isteri. Rumah mak ayah kita sendiri, kita tak boleh buat qasar jamak. Pasal dia kembali kepada mustautin asal. Mesir tu bukan mustautin, Mesir tu mukim. Ustaz, kalau musafir kita tak akhir zuhur, kita di waktu asar. Sunat kita solat zuhur dulu baru asar. Masalah kalau kita berjemaah, kita niat solat zuhur tapi imam niat asar, berselisih niat. Hak ni tak apa. Ini tak apa pasal dua-dua qasar, dua-dua 2 rakaat. Imam niat qasar asar, makmum niat qasar zuhur. Boleh ikut tak? Jawab dia boleh. Boleh ikut. Boleh ikut. Di jamak takhir boleh kita dahulukan solat zuhur dan boleh juga kita dahulukan solat asar. Itu soal jamak takhir. Nanti kita akan jumpa perbahasan dia. Jamak takhir tidak wajib tertib. Nak sembahyang zuhur dulu boleh, nak sembahyang asar dulu pun boleh. Cuma kita akan mengaji nanti ayyuhuma afdal, mana lebih afdal? Kita nak buat jamak takhir, nak sembahyang asar dulu ke, nak sembahyang zuhur dulu? Dua-dua boleh. Boleh songsang, asar, zuhur. Boleh ikut tertib, zuhur, asar. Boleh. Kita nak ikut pun tak apa sebab imam kita sembahyang 2, kita sembahyang 2. Berbeza niat tak apa, yang penting imam dan makmum kedua-duanya qasar. Nanti kita akan belajar mana lebih afdal. Jawapannya lebih afdal sembahyang zuhur dahulu, lepas tu baru sembahyang asar. Jamak takdim kita sembahyang wajib solat zuhur dulu, kemudian solat asar. Wajib solat zuhur dulu, jamak takdim. Kalau jamak takhir, sunat solat zuhur dulu, lepas tu baru solat asar. Malam pun serupa. Malam kalau waktu maghrib, wajib kita sembahyang maghrib dulu, kemudian kita sembahyang isya. Jamak takdim. Kalau kita buat jamak takhir sebelah malam sunat sembahyang maghrib dulu 3 rakaat, lepas tu baru sembahyang isya 2 rakaat. Tak perlu ikut apa yang saya sebut, cuma kalau nak sunat, nak afdal, buat maghrib dulu, lepas tu buat isya. Ramai orang dia buat songsang, dia tak dapatlah pahala sunat. Ramai orang kalau sebelah malam tu baru nak sembahyang sebelah malam, kebanyakan orang akan sembahyang 2, 3. 2 tu makna dia sembahyang isya dulu, sebab dia kata sebelah malam ni waktu isya. Tak apalah, dia sembahyang isya dulu, boleh je. Lepas tu baru sembahyang maghrib. Tak dapatlah keafdalannya. Afdal buat 3-2. 8 malam 3-2, sebelah malam pun 3-2. Faham tak? 8 malam tu jamak takdim 3-2, 3 maghrib, 2 isya. Kalau pukul sebelah malam Ustaz, saya nak buat jamak takhir 3-2. Afdal dan sunat nanti kita akan jumpa. Nabi buat macam tu, tapi boleh lah, ulama kata boleh nak buat 2-3 pun boleh. Okey, soalan apa lagi ni? Kalau macam saya duduk di Kamera Helen, sejuk oh. Mak ayah sejuk lah ni. Mak ayah semua sini. Kampung Tok di Perlis. Mak ayah semua sini. Sini di mana tu? Pelik Pulau. Kampung Perlis. Kampung Perlis, Pulau Pinang kan? Abang Fedrus. Hati teringin nak menetap di Perlis. Jumpa dah. Hati teringin nak menetap. Teringin tu dia tu. Balik sana pun duduk homestay. Bolehkah qasar jamak jika balik sana? Kalau homestay tu dalam qaryah Tok di Perlis, hati teringin nak balik Perlis. Duk himpun duit, duduk kamera ni duk himpun duit. Satu hari nanti pun nak buat banglo di Perlis.
nak buat satu istana di Perlis. Mungkin di Cameron Highland ni saya pun tak tahu Abang Faidrus menyewa ke. Kalau tak sewa ada rumah di Cameron Highland pun dah hati tu berat nak balik tu, nak balik Perlis tu. Berat nak balik Perlis. Maka status Abang Faidrus di Cameron Highland hanya mukim. Hanya mukim. Balik Perlis, balik kampung tu, kampung yang spesifik tu, kampung Tok tu, memang teringin nak duduk tahun tu. Balik situ. Tapi dulu tak duduk dengan Tok kan. Kalau dulu duduk dengan Tok, mustahil. Kalau mak ayah, kita buat contoh mak ayah lah senang. Kalau mak ayah ada di Perlis, Tok ada di Perlis, anak jati Perlis. Anak jati Perlis sekarang sedang berada di tempat tinggi Cameron Highland. Hati nak balik Perlis. Tok Wan, mak ayah orang Perlis, ingat mati pun nak simpan Perlis. Maka balik Perlis kampung tu tak boleh qasar jamak. Abang Faidrus tak boleh. Sebab Cameron Highland ni dia jadi mukim. Perlis itu watan asli, tempat tumpah darah, anak jati, anak watan. Watan tu bahasa Arabnya mustautin. Dah hati tu, maka balik kampung di Perlis tidak boleh qasar jamak. Ustaz, saya balik 2 hari, tak kata boleh 2 hari. 2 hari pun tak boleh. Pasal kembali ke watan, ke tempat mustautin. Dan nak ubah niat apa? Kalau betul nak niat duduk di Cameron Highland terus ya. Perlis ni balik sekali sekala, ada kenuri kenara balik sat-sat. Kalau betul boleh. Tengok hati, tengok niat hati. Kalau pagi ni baru nak berubah, tak cik kena fikir balik sebelum-sebelum ni. Pagi ni baru nak berubah, tak cik ya. Pagi ni dengar-dengar aku nak ubah, aku pembeli Cameron Highland ni rumah. Nak simpan mati, nak mati di Cameron Highland, nak duduk Cameron Highland terus ya. Kalau pagi ni baru berubah pagi ni, lepas-lepas tak cik. Lepas-lepas duduk niat nak duduk Perlis. Tiap-tiap kali balik Perlis, kalau Abang Faidrus duk buat sembahyang qasar jamak, tak betul ya. Tak betul ya, sebab hati kita di sana. Kita pun asal yang sana. Asal. Orang panggil watan al-asli. Arab panggil watan asli. Ustaz Muhammad Hanif buat kesimpulan. Mustautin, orang yang berniat untuk tinggal di satu tempat secara terus, secara tetap, betul ya. Mukim, orang yang tinggal di satu tempat 4 hari ke atas. 4 hari, 20 tahun ke apa-apa. Kalau niatnya bukan di situ, dia dipanggil mukim. 4 hari ke atas, 20 tahun, berapa 10 tahun. Dengan niat bukan untuk duduk terus di situ. Walaupun kita menetap lama di situ. Ya, betul, cantik. Berada lebih 4 hari di rumah saudara. Masa nak balik, boleh tak jamak? Tak boleh. Dah duduk di rumah saudara tu lebih 4 hari. 4 hari ke atas. 3 hari tak apa. 4 hari ke atas kita bermukim. Di rumah saudara tak boleh qasar jamak. Hari masa nak balik boleh tak jamak? Tak boleh, tak boleh. Kena keluar dulu. Rumah saudara kita di Kuantan contohnya. Duduk sana seminggu. Nak balik kena keluar dulu. Sembahyang qasar jamak di perjalanan. Sembahyang di rumah saudara tu tak sah. Sebab sembahyang kita ni sembahyang musafir. Di rumah saudara kita tu, kita mukim. Sembahyang musafir tak boleh di tempat yang mukim. Okay, takrif ni penting. Tukar niat Ustaz. Tukar daripada hari ni ke depan, Alhamdulillah. Hak sebelum-sebelum ni kena muhasabah balik. Sebab baru tukar niat. Tukar niat okey ya. Untuk esok, untuk hari ni, esok, lusa, minggu depan, kalau ada rezeki balik Perlis, bolehlah qasar jamak. Sebab niat kita dah. Benda ni boleh ubah niat. Tapi kena jujur dengan niat. Kena jujur dengan niat. Dengar hak ni, baru duk fikir balik, aku ada cadang nak duduk kampung Kuala Nerang. Kampung ni Kuala Nerang, dia duduk KL dah 20 tahun. Bukan nak terus duduk di KL, rumah sewa, apa-apa jadi nak balik Kuala Nerang. Dengar hari ni dan dia ubah. Dia ubah apa? Mustautin di KL. Boleh ubah hari ni, tapi dengan syarat hak lepas-lepas tu macam mana? Lepas-lepas kena jujur dengan niat. Dulu kita niat nak duduk di KL tu hanya tempoh cari rezeki. Kita nak balik semula ke Kuala Nerang. Jadi kita duk balik Kuala Nerang tu, kita duk buat qasar jamak, salah. Tidak boleh qasar jamak di tempat yang kita mustautin. Di KL pun tak boleh qasar jamak juga sebab di KL kita mukim. Di mukim tak boleh, di mustautin tak boleh. Habis tu qasar jamak dalam perjalanan pergi balik itu sahaja. Penting benda ni, sangat-sangat penting. Tak ngaji tak tahulah.
dia kira musafir. Musafir tu perjalanan. Dah sampai kampung tu, ada orang dia kembali ke tempat mustautinnya. Salah ustaz, kampung di Al-Ustaz niat nak buat rumah di Pendang, iaitu di luar qaryah. Maknanya boleh jamak qasar di kampung. Macam mana ni ya? Nak taswir, nak faham masalah. Kampung di Al-Ustaz, okey. Niat nak buat rumah di Pendang, iaitu di luar qaryah. Maknanya boleh qasar jamak di kampung. Kampung mana? Sekarang duduk mana sekarang? Sekarang duduk Ustaz lah. Cadang nak buat rumah di Pendang. Lagi tak duduk Pendang, kita kira mustautin dia di Ustaz. Lagi tak duduk Pendang, kita kira mustautin dia Ustaz. Siap rumah duduk Pendang, baru berubah mustautin kita. Duduk Pendang pula, niat nak duduk tetap, penempatan tetap, tak mau ubah dah. Okey. Baru dia kira mustautin di Pendang. Oh, sekarang duduk mana? Duduk KL. Salah ustaz, okey. Kampung di Ustaz, asal orang Ustaz, okey. Asal anak watan mustautin Ustaz. Sekarang duduk KL. Duduk KL ni mukim mana? Bukan mustautin di KL kan, mukim. Sebab ada cadang tu, niat nak buat rumah di Pendang. Buat lagi? Tak buat lagi. Kalau buat dah pun tak duduk lagi Pendang. Masih di KL. Sekarang cerita dia sekarang KL Ustaz. Asal orang Ustaz sekarang duduk di KL. KL pun bukan nak duduk terus tu. Pasal dia ada cadang nanti dia nak buat rumah di Pendang. Cuma dia bukan berniat nak kembali ke Ustaz balik. Ni yang saya sendiri pun confuse. Sebenarnya bab ni saya confuse. Kalau asal orang Ustaz kerja di KL, hati niat nak kembali ke Ustaz, hak tu memang dia tak boleh qasar jamak dia Ustaz. Setiap kali dia balik, walaupun 3 hari, dia tak boleh qasar jamak dia Ustaz. Sebab itu mustautin asal dan masih kekal mustautin asal di Al-Ustaz. Masih kekal mustautin asalnya dia Ustaz. Mak ayah dia orang Ustaz. Dia duduk KL 10 tahun, 50 tahun pun hatinya masih nak pulang ke Ustaz. Setiap kali pulang ke Ustaz, itu kampung halaman, tidak boleh qasar jamak. Soalan ni lain sikit. Dia asal orang Ustaz, sekarang tinggal di KL. Ada beli tanah di Pendang. Nanti dia akan buat rumah, dia akan ke Pendang. Ni masalah macam ni saya pun baca banyak kali, saya tak tahu hukum. Tak tahu hukum. Saya pun duk penin. Boleh tak? Bila dia balik Ustaz di KL, balik Ustaz. Dia asal orang Ustaz, sekarang duk KL, nanti dia jadi macam 3 penyuruh pula tu. Nanti dia akan buat rumah di Pendang. Asal Ustaz duduk KL, nanti akan buat rumah di Pendang, nak mati di Pendang. Dah beli tanah dah. Beli tanah dah, cuma rumah tak siap lagi, ataupun rumah duduk tengah buat, ataupun siap dah tapi dia tak duduk lagi, dia duduk Al-Ustaz lagi. Soalnya bila dia balik Al-Ustaz, boleh tak dia qasar jamak? Nak kata dia mustautin di sini, dia ada niat nak mustautin di Pendang. Tapi dia asal orang Ustaz kan? Dia duduk KL tu hanya mukim. Tiap-tiap kali dia balik Ustaz, ziarah ke Kenuri ke, boleh tak dia qasar jamak? Hak ni yang saya duk penin, saya cari pun tak jumpa, saya tak tahu. Saya dah andaikan soalan ni, saya dah andaikan soalan Hafiz Abdul Aziz ni. Saya sendiri pun fikir siap-siap sebelum orang tanya, saya fikir lah. Saya dah bincang dengan Ustaz apa? Ustaz Hafiz, Ustaz apa? Hanif ke? Saya duk WhatsApp dengan Ustaz seorang ni, bincang bab ni, muzakarah. Hak ni tak tembuih. Hak tu bila tak tembuih, saya nasihatkan macam tadi lah. Bila tak jelas status kita asal Ustaz, sekarang duduk KL. Ada cadang nak buat rumah di Pendang. Bila KL balik Ustaz, rumah Pendang mungkin tak siap lagi, duduk balik Ustaz. Bolehkah qasar jamak dia Ustaz ni? Hak ni benda tak jelas. Bila tak jelas, kembali kepada asal. Asal sembahyang 4 rakaat tamam. Tak usah duk buat qasar, tak usah duk buat jamak. Buat biasa-biasa aja. Kalau tuan-tuan tak setuju, tak tahulah, hak tu lah nasihat saya. Sebab dia asal mustautin Al-Ustaz, sekarang bermukim di KL, balik Al-Ustaz, kira balik ke tempat mustautin asal. Pendang tu tak duduk lagi, macam mana kita nak kata dia mustautin? Kemudian dalam kitab Mughnil Mustaj, kalau nak mustautin ni, dia ada tempoh dah baru jadi mustautin tu.
tempoh dia melalui musim panas, musim sejuk. Musim panas, musim sejuk ni kurang-kurang 6 bulan lah. Musim panas 3 bulan, musim sejuk 3 bulan. Mana dia duduk 6 bulan di satu tempat dengan niat nak menetap, baru dia dikira mustautin. Gitu pula. Jadi nampaknya Pendang tu bukan mustautin lagi. KL mukim, Al-Ustaz tu yang mustautin. Balik Ustaz, saya nasihatkan jangan buat qasar jamak. Walaupun nak balik 2 hari, nak balik 3 hari 2 malam saja, nak balik sat saja, jangan buat qasar jamak bila pulang ke kampung halaman. Melainkan KL tu mustautin, memang nak duduk KL, nak terus duduk di KL. Dia sewa, tapi dia dalam urusan nak beli rumah tu, tuan rumah tak mau jual lagi, ataupun ada perjanjian, mula-mula sewa berapa tahun, sewa beli macam kereta. Ada juga orang buat macam tu, sewa beli kereta. Hati memang di sana, tak ada duit dia sewa, dapat duit, kumpul duit, satu hari nanti aku nak beli tanah di sana, aku nak duduk sana. Kampung ni pun teringat juga, tapi dah ada family masing-masing, kampung rumah pusaka pun abang duduk ke apakah. Kalau kita yakin, status kita yakin mustautin sana, sini kita balik ziarah, kita boleh qasar jamak dengan tempoh yang 3 hari ke bawah. Tapi kalau kita sendiri pun tak jelas, duduk KL, teringin nak buat rumah di Pendang, Al-Ustaz ni jadi macam mana pula? Mustautin ke Pendang tu nampaknya belum sah, sebab kena duduk sekurang-kurangnya melalui musim panas dan musim sejuk. Musim panas 3 bulan. Syria lah, negara lain saya tak tahu. Musim panas 3 bulan, musim sejuk 3 bulan. Mana setengah tahun, 6 bulan duduk di Pendang, baru valid, baru sah kemustautinan di Pendang tersebut. Jadi soalan Hafiz Abdul Aziz, KL tu mukim, Al-Ustaz ni asalnya mustautin. Lah ni masih mustautin dia Al-Ustaz ke? Saya tak reti nak jawab lah bab tu kan. Sebab kitab selalu sebut orang kampung halaman duduk bandar ada niat nak pulang semula ke nak hidup, nak terus menetap di kampung. Hak jenis KL, Al-Ustaz, KL Pendang, hak 3 penjuru ni saya tak jumpa lagi. Tak jumpa, tak sebut jelas macam tu. Ataupun ada lagi satu masalah yang saya duk fikir, dia orang Al-Ustaz, lah dia duduk KL. Duduk KL pun dia sampai pencen. Lepas pencen dia pun tak rancang lagi. Lepas pencen aku nak balik Ustaz semula ke aku nak pergi mana, dia pun tak rancang. Ini masalah ni pun kita fikir tak tembus. Nasihatnya saya, dia orang kampung Ustaz, duduk KL, habis pencen dia pun tak tahu nanti nak duduk KL terus ke, nak balik kampung ke, dia tak buat satu keputusan. Maka balik kampung jangan buat qasar jamak jugalah. Sebab ragu-ragu kita kembali pada sembahyang yang biasa. Zuhur 4 rakaat dalam waktunya, asar dalam waktu asar 4 rakaat. Sebab rukhsah ni kena yakin boleh baru buat. Jadi tajuk kita pagi ni lebih kepada orang duduk luar balik ke kampung halaman. Bukan semua tak boleh qasar jamak, bukan semua. Abang saya contohnya duduk di Sungai Buloh, beli rumah sana, kerja sana, dan kita sembang dengan dia habis pencen, dia kata habis pencen pun duduk sinilah. Terus duduk sinilah sebab anak-anak pun mengaji sekolah sana, duduk sana. Maka orang macam ni kalau balik kampung, dia kampung tu bukan mustautin lah. KL tu yang mustautin baginya, balik kampung boleh qasar jamak. Tapi kalau orang yang cari rezeki, cari makan, ada simpan di hati nak balik kampung, duk minta survey kok ada orang jual tanah kampung dekat rumah mak ayah hak murah-murah, ataupun dah mula bina rumah, beli tanah, ataupun rumah pusaka tu mak duk panggil balik dan dia pun yalah sekarang sibuk, satu hari nanti dia akan balik, siapa pun tak mau duduk rumah pusaka tu, dia nak balik. Maka balik kampung kira kembali kepada watan asli, kampung mustautin yang asal, tidak boleh qasar, tidak boleh jamak. Penting penting sangat tajuk ni. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Tang ni kita sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat faham dengan jelas. Kalau saya silap, saya mohon ampun dan maaf.
Dan kalau tuan-tuan pun masih tak faham cerita kampung halaman, tak tahu status KL, aku mustautin KL kah, aku mukim kah, balik kampung ni kembali kepada mustautin asal kah, atau balik ziarah, duduk Penin, jangan buat qasar jamak. Kalau tak Penin, buatlah qasar jamak. Kalau ragu-ragu status sendiri pun tak faham, jangan buat qasar jamak. Status sendiri tak faham, jangan buat qasar jamak. Yang kedua, jangan tanya orang lagi tambah tak faham. Dia pun tak faham. Saya duduk KL ni, saya pun tak tahu. Saya mustautin ke mukim? Aduh, Penin. Tanya kita lagi tak tahulah. Sebab dia soal hati. Hati masing-masing. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.